Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz untuk subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Okey. Jadi sebelum kita nak mulakan ni, okey, apa khabar semua? Mesti berada dalam keadaan yang baik, betul? Okey, jadi hari ini Ustaz nak awak semua buka unit 3, muka surat 38, buku teks. Okey, iaitu topik pengenalan kepada teknologi. Topik unit 3, pengenalan kepada teknologi. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan berkenal-kenalan dengan teknologi. Apa itu teknologi? Jenis-jenis teknologi, teknologi lama, teknologi baru, kelebihan ataupun kepentingan teknologi. Okey, baik. Jadi kita pergi yang pertama. Okey, perkembangan teknologi. Okey, negara kita, terutama negara Malaysia lah, negara Malaysia bergerak maju seiring dengan perkembangan teknologi. Maksudnya bergerak mengikut peredaran zaman. Tak adalah negara kita teknologi dah semakin meningkat, tapi kita masih berada di takuk yang lama. Okey. Jadi negara kita bergerak maju seiring dengan teknologi yang berkembang pesat pada setiap masa. Ingat tu, pada setiap masa. Okey. Jadi, adakah kamu tahu ataupun adakah kamu turut merasai perkembangan teknologi tersebut? Ya, semestinya kita merasainya. Kita tidak tertinggal untuk merasai perkembangan teknologi yang semakin meningkat ini. Okey, baik. Jadi dekat situ tak ada typo sikit tu. Bukan 1080, 1980-an. Okey, baik. Jadi kita tengok sebelum jadinya meningkatnya teknologi baru tu pada tahun 1980-an sebenarnya dah ada teknologi, dah wujud dah teknologi, tapi yang bagaimana? Okay, jom kita tengok. Pada tahun 1980-an kita dah ada bas mini, kita dah ada bas yang bergerak untuk kata sebagai perantara lah pengangkutan awam ketika itu. Okay, ini perkembangan teknologi pada tahun 1980-an. Okay, seterusnya kereta api. Siapa pernah naik kereta api? Cuba angkat tangan. Ya, Ustaz pun pernah balik kampung. Okey, kereta api ini merupakan salah satu teknologi pada tahun 1980-an. Kita pergi seterusnya. Kereta proton. Kereta proton, kebanggaan Malaysia ketika itu. Kereta proton pertama ketika itu. Okey, ini di antara perkembangan teknologi pada tahun 1980-an. Okey, sekarang kita pergi yang tahun seterusnya. Sebelah sana. Iaitu kini. Kini, ini adalah salah satu kereta proton. Kalau sebelum ni, tahun 1980-an, kita dah ada kereta proton juga. Itu pun dah dikira perkembangan teknologi. Tapi, apabila meningkatnya, bertambahnya tahun, jadi teknologi pun meningkat. Jadi sekarang, kereta proton kita, kalau nak start, macam mana? Macam-macam cara. Bukan sekadar kena masukkan kunci, pusing, tak. Ada juga yang menggunakan suara. Contohnya, high proton, kan? High proton, ataupun menggunakan cap jari. Ada juga menggunakan cap jari. Okey, seterusnya kita tengok teknologi yang kedua. Apa ni? MRT. MRT. Okey, MRT ini merupakan salah satu kereta api laju lah, pengangkutan awam yang laju, yang bukan menggantikan lah, yang ditambah baik pengangkutan awam yang di antara yang laju dekat Malaysia, MRT. Okey, seterusnya bas ekspres. Kalau sebelum ni pada tahun 1980-an kita tak ada bas 2 tingkat lagi. Tapi sekarang kita dah ada bas 2 tingkat. Contoh ni Rapid KL, kan? Bas KL, bas dekat Kuala Lumpur tu, yang tak ada bumbung tu. Dan ini salah satu bas ekspres 2 tingkat, sangat selesa. Ada wifi, ada apa lagi? Ada USB, awak boleh charge. Ada juga plug. Kalau yang nak buat kerja dalam bas kan, buka laptop, ada plug dalam tu. Tempat duduknya pun kondusif. Unik dan selesa. Okey. Jadi negara kita ni bergerak maju seiring dengan teknologi dan perkembangan setiap masa. Okey. Terdapat perbezaan teknologi antara tahun 1980-an dengan sekarang. Okey, jadi awak nampak kan perbezaan dia, contoh dari segi kenderaan, kereta kan, contoh. Dan bas juga, kereta api pun sama. Okey. Itu di antara perkembangan teknologi pada tahun 1980-an dan perbezaannya pada tahun sekarang, iaitu kini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang seterusnya.
Jenis-jenis teknologi yang ada. Ini bukan dekat Malaysia je ada. Dekat luar negara pun ada jenis-jenis teknologi ni. Okey, yang pertama, teknologi pengangkutan. Ini salah satu teknologi yang ada, teknologi pengangkutan. Okey, yang kedua, teknologi komunikasi. Contohnya awak punya handphone, apa lagi? Earphone ni yang Ustaz pakai ni. Earphone, laptop, iPad, apa lagi? Tab, macam-macam lagi. Itu teknologi komunikasi. Okey, seterusnya, teknologi pembuatan. Menggunakan apa? Menggunakan contoh robot ataupun mesin-mesin khas untuk mencipta sesuatu, membuat sesuatu. Contohnya untuk membuat kenderaan. Mesti ada mesin khas, robot khas untuk membuat kenderaan tu. Dia tak boleh guna mesin apa, sekali je nak guna mesin apa pun. Tak, dia ada mesin khas dia. Itu teknologi pembuatan. Seterusnya, teknologi makanan. Ya, teknologi makanan. Sebelum ni kita makan, kita main campak-campak ikan, nak masak apa. Sekarang teknologi makanan, ada teknologi sendiri. Kadang-kadang ada mesin yang mengeluarkan makanan, ada had dia keluarkan. Kalau kita ubus ni kadang-kadang ada sikit, ada banyak kan. Tapi bila guna teknologi, guna mesin, dia ubur dia sama, setiap pinggan tu sama. Okey, faham? Okey, seterusnya, teknologi pertanian. Kalau sebelum ni, masyarakat sebelum ni bertani terus tanam je kan, tanam je. Tapi sekarang teknologi pertanian, kita tak semestinya tanam dekat tanah, ada juga tanam dalam bekas yang bawahnya berisi air. Contohnya tanaman hidroponik. Ni contoh tanaman hidroponik ni. Maknanya dalam dekat akar tu ada air, kita tak gunakan tanah. Okey, baik. Seterusnya, teknologi peralatan. Ni contoh gambar apa tu? Gambar gergaji. Kalau sebelum ni, kalau nak potong kayu, guna gergaji tangan kan, krek krok kan. Tapi sekarang dah ada teknologi potong gergaji yang menggunakan elektrik. Letak je, dia pun potong sendiri. Itu contoh teknologi peralatan. Jadi ada berapa semua teknologi? Jom kita tengok. Ada 6. Ini di antaranya lah. Teknologi pengangkutan, teknologi komunikasi, teknologi pembuatan, teknologi makanan, teknologi pertanian, dan yang terakhir, teknologi peralatan. Okey, jadi awak dah tengok teknologi-teknologi yang ada. Okey. Jadi sekarang kita pergi ke slide seterusnya. Okey, teknologi dan kepentingannya. Teknologi dan kepentingannya. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada kepentingan teknologi, kita kena kenal dulu dengan teknologi. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak tahu teknologi itu apa? Jadi jom kita berkenalan dengan teknologi. Okey, apakah itu teknologi? Okey, teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains. Okey, Ustaz ulang semula. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains, pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Ustaz ulang sekali lagi. Teknologi ini bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan. Ingat, kalau teknologi dia memudahkan urusan harian manusia. Dia bukan menyusahkan lagi, dia memudahkan. Okey. Setiap bidang teknologi mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Okey. Setiap teknologi tu ada kepentingannya yang tersendiri. Okey, contohnya yang tadi itulah. Okey, contoh jenis teknologi tadi tu ada berapa tadi? Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis teknologi dan semua tu ada kepentingannya yang tersendiri. Okey, jom kita pergi yang pertama. Okey, kepentingan yang pertama. Tengok yang warna biru tu. Memupuk nilai kreatif dan inovatif. Okey, teknologi ni sebenarnya dia memupuk kita punya nilai kreatif dan inovatif. Teknologi membolehkan produk dihasilkan dengan mudah. Apabila ada teknologi, dia mudah untuk dihasilkan dengan reka bentuk yang menarik. Kalau sebelum ni kita menggunakan tangan, mungkin ada silap-silap dia, mungkin sengit kan. Tapi bila ada teknologi, dia memudahkan reka bentuk. Dia mudah dan reka bentuk tersebut menarik.
serta berinovasi. Kalau ada kesilapan pun mungkin kesilapan tu minima. Maksudnya kesilapan tu kurang. Okey, baik, faham Kepentingan kedua pula, memudahkan komunikasi yang cepat dan berkesan. Okey, ini awak boleh tengok dalam muka surat 41. Boleh tengok dalam muka surat 41. Okey, menjamin komunikasi yang cepat dan berkesan. Okey, komunikasi dapat, itu dapat tertinggal T tu. Komunikasi dapat dilaksanakan di seluruh dunia tanpa batasan masa. Komunikasi ni kita boleh laksanakan di seluruh dunia. Satu dunia kita boleh guna tanpa batasan langsung, tanpa batasan masa. Maksudnya tak ada had pun. Menggunakan pelbagai medium. Contohnya internet dan telefon. Contohnya macam Facebook. Awak buka internet, awak buka Facebook, awak boleh tengok. Awak duduk dekat Malaysia, awak boleh tengok apa yang berlaku dekat luar negara. Contohnya isu-isu berkaitan isu semasa, contohnya bencana alam kan, isu kemanusiaan, apa lagi, isu-isu politik, ekonomi, macam-macam lagi. Sukan kan, awak boleh tahu sukan dekat luar negara. Contoh apa, MU lawan dengan Chelsea, awak boleh tahu yang mana menang kan. Contoh MU menang, contoh kan. Okey, itu maksudnya awak boleh tahu internet dan telefon. Okey, yang ketiga, menjamin kehidupan yang kreatif, kehidupan yang lebih berkualiti. Menjamin kehidupan yang lebih berkualiti. Apabila ada teknologi ni, kita punya kehidupan kita lebih kualiti. Taraf hidup meningkat dengan kepelbagaian teknologi yang menyumbang pada kemajuan dengan pelbagai bidang. Jadi apabila ada teknologi, taraf hidup kita meningkat. Taraf hidup kita meningkat dengan pelbagai banyak teknologi yang ada. Contohnya kalau yang buka kedai roti, contohnya ada teknologi dia untuk membuat roti, untuk bakar roti kan, untuk menguli dough. Itu semua tu teknologi. Okey, baik. Yang keempat, menjimatkan masa, tenaga dan kos. Apabila ada teknologi ni kan, teknologi ni membantu menjimatkan masa. Masa kita akan lebih pendek. Kalau contoh awak nak buat satu produk kan, kalau guna tangan mungkin ambil masa nak betulkan, ada yang sengit kan. Tapi bila ada teknologi ni, masa kita akan jimat kan, sebab produk kita tu dah di-standardkan, dah ditetapkan bentuk dia macam mana. Mesin tu yang akan buat. Jadi menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan kos. Contohnya kos nak beli, kos nak bayar gaji contohnya kan. Tapi bila ada teknologi dah tak perlu dah bayar gaji. Teknologi tu, mesin tu yang buat. Jimat masa, tenaga kerja pun tidak digunakan dengan banyak. Sebab dah ada teknologi, ada mesin yang boleh menggantikan manusia tadi tu. Okey, faham? Okey, seterusnya yang kelima, memberi peluang kerjaya. Okey, kepesatan teknologi menghasilkan ciptaan baru. Bila teknologi ni semakin pesat, dia akan menghasilkan ciptaan baru, sehingga dapat menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang. Okey, contohnya pelbagai bidang, contohnya dalam aspek grafik kan. Sebelum ni mungkin kurang pengetahuan, masyarakat kurang pengetahuan tentang grafik. Tapi bila ada teknologi berkaitan dengan grafik, masyarakat akan lebih tahu, oh grafik ni kita boleh buat, kita boleh kata menjadikan sebagai satu perniagaan grafik ni rupanya. Itu contoh. Okey, yang keenam, yang terakhir, memudahkan urusan. Teknologi ni boleh memudahkan urusan sebenarnya. Urusan lebih mudah dengan teknologi terkini berbanding teknologi lama. Contohnya, untuk menghantar maklumat kepada, contoh kita duduk Selangor, kita nak hantar maklumat kepada saudara, contohnya saudara kita di Perlis. Kalau sebelum ni kena tulis surat, betul? Tulis surat, lepas tulis surat kena hantar dekat pejabat pos kan. Lepas tu nanti pejabat pos yang akan hantar surat tu ke kampung, ke Perlis contohnya. Mungkin ambil masa dalam sehari, 2-3 hari. Tapi apabila adanya teknologi, kita ada WhatsApp, betul? Kita ada handphone, ada WhatsApp, kita WhatsApp je, type Assalamualaikum, apa khabar? Klik je hantar, dalam masa beberapa saat je terus sampai Perlis. Sekejap je, tak ada perlu 2 hari baru hantar, tak. Sekejap je. Jadi dia memudahkan urusan. Okey, faham Okey, jadi
Okey. Kita pergi contoh-contoh teknologi tradisional versus modern. Okey. Ini contoh gambaran yang pertama. Teknologi apa ni? Pengisar ais. Kalau kita tengok yang sebelah kiri ni, sebelah kiri ustaz ni. Okey. Teknologi pengisar ais itu dulu ais yang kita kena gesek, bukan gesek lah. Bukan asah. Gesek lah kot. Kena buat macam tu baik kali baru ais tu akan turun. Okey, itu teknologi kisar kisar ais. Okey, tapi bila adanya teknologi awak masukkan ais banyak-banyak, awak tekan je. Kan? Nanti ais yang tu akan dikisar dan dia akan hancur. Okey, contohnya ni nak buat ABC lah ni, air batu campur. Sedap kan air batu campur? Okey, contoh teknologi keperalatan untuk menghancurkan ais. Kini terdapat pengisar ais elektrik. Kalau sebelum ni tak ada elektrik, sebelum ni guna tangan. Kena gosok nanti baru hancur. Sekarang tak perlu dah ada elektrik. Kita cuma tekan je. Tekan, nanti ais yang kita kisar tu akan keluar. Okay, seterusnya. Ni kenal tak benda warna hitam tu, warna kelabu tu? Batu lesung. Ataupun kalau masyarakat biasanya panggil batu tumbuk kan. Batu tumbuk. Ada panggil batu lesung, ada panggil batu tumbuk. Okey, batu tumbuk atau pengisar digunakan untuk menghancurkan bahan masakan. Kalau sebelum ni batu tumbuk kita kena tumbuk kan. Tumbuk sampai hancur, lumat. Tapi sekarang bila dah ada blender, mesin pengisar tu, tak perlu dah nak tumbuk. Tekan je. Tik, dia pun gerak sendiri. Dia berputar sendiri sampai hancur bahan yang kita nak gunakan tu. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Ini contoh pemutar skru. Kalau yang sebelah kiri ustaz ni, sebelah sini ni. Okey, pemutar skru warna kuning tu, kuning hitam tu, itu pemutar cara lama. Maknanya awak letak dekat skru, awak pusing. Kena pusing banyak kali. Kan? Sama ada nak masukkan skru atau nak keluarkan skru. Tapi bila ada teknologi, tak perlu dah nak masuk macam tu, pusing-pusing, tak perlu. Awak tekan je. Tekan, nanti dia sendiri yang pusing. Lepas tu skru tu keluar lah. Ataupun nak ketatkan skru kan, skru tu masuk, awak tekan. Tahu skru tu dah ketat, dah masuk dah. Okay, faham? Okay, yang seterusnya, gergaji digunakan untuk memotong kayu. Okay, kalau sebelah kiri ustaz ni, okay, itu gergaji tangan. Jadi awak perlu krek kan, gergaji tangan. Tapi bila adanya teknologi, awak cuma letak je. Letak, nanti dia sendiri akan pusing. Dan dia sendiri akan potong kayu. Dia memudahkan kerja kita. Okey, setakat tu faham Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Jadi ustaz harap awak fahamkan betul-betul berkaitan dengan teknologi ni. Kepentingan, maksud, jenis-jenis teknologi yang ada, fahamkan betul-betul supaya nanti awak mudah untuk macam kalau ada kata ustaz ada bagi latihan ke apa, mudah untuk awak memahami atau mengingati apa yang ustaz terangkan tadi. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.